Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita berada di depan stadium JDT di mana kita datang ke Johor Bahru ni bersama dengan Myvi 2022 dan kita dapat menguji kereta ni pelbagai-bagai cara lah. Antara cara yang saya telah menguji kereta ini ialah kita telah menguji dia punya adaptive cruise control. Jadi apa yang kita dapati dia punya adaptive cruise control dalam kereta ni ialah ianya agak konservatif. Saya rasa seolah-olah macam dia punya setting tu berbeza sikit daripada yang sebelum ni. Maksudnya jarak dia untuk satu bar, pasal dia ada boleh pilih jarak antara 1, 2 dan 3 bar lah. 3 bar tu paling jauh, 1 bar paling dekat. Saya rasa seolah-olah jarak 1 bar kereta ni agak lebih jauh daripada 1 bar mungkin anti-bar pun. Saya tak pasti tapi rasa macam jauh sikit. Dan saya fikir juga kenapa agaknya Pro 2 buat begitu. Dan mungkin juga kerana ini ialah kereta mampu pilih jadi ramai orang akan menggunakan ini kali pertama adaptive cruise control. Dan adaptive cruise control ni bila kita tanya syarikat-syarikat Jerman, antara alasan yang diorang bagi kenapa dia tak bagi adaptive cruise control ialah kononnya rakyat Malaysia tidak menggunakannya. Ini ada kebenarannya di situ kerana memang banyak kita tengok pembeli-pembeli kereta yang ada adaptive cruise control tidak menggunakannya. Untuk Myvi tahun 2022 ni dia berfungsi daripada 30 hingga 125 km/jam kalau tak silap saya lah. Jadi ini sudah cukup sesuai untuk kegunaan di atas lebuh raya lah. Maksudnya bila kereta banyak pun kita boleh ikut kelajuan kereta depan sampailah kita tiba ke situasi di mana trafik sampai berhenti. Kat situ kita kena ambil alih balik kereta lah. Dia akan lepaskan pada sekitar 25 km/jam. Dan itu sudah cukup bagus sebenarnya untuk mengurangkan rasa penat untuk perjalanan jauh dan juga meningkatkan tahap keselamatan lah. Macam saya, bila kita gunakan adaptive cruise control, saya akan duduk di lorong tengah. Saya tak duduk lorong laju lagi dah. Saya duduk lorong tengah, saya biarkan orang potong saya. Dan bila trafik di lorong tengah ni ataupun lorong kiri ni terlalu perlahan, baru saya potong dan kemudian masuk balik dan duduk di lorong tengah ataupun lorong tepi. Kerana ini the whole point of the adaptive cruise control is supaya kita mengikut had kelajuan dengan lebih baik kerana kita tak stres nak control speed. Ini sebenarnya satu yang a lot of people underestimate effect dia. So bila kita tidak perlu fikirkan kelajuan, kita tidak akan rasa sangat stres. Jadi ini akan menjadikan pemanduan kita tu lebih stabil, lebih teratur, lebih beradab. Kita dah tak kalut sangat nak selip kiri kanan dan sebagainya. Oleh sebab itu saya rasa saya nak pujilah Pro 2 kerana menawarkan sistem ni dalam 2 produk yang baru diperkenalkan, iaitu Ativa dan juga untuk Myvi kali ini. Dan ini dua-dua produk ni adalah produk yang mampu milik dan ini akan memberikan kebanyakan rakyat Malaysia rasa pertama mereka menggunakan adaptive cruise control. Dan ini satu ciri yang saya kira kalau ramai orang guna, ianya akan memang mendatangkan kesan kepada setidak-tidaknya lah kita punya kepenatan dan juga mungkin juga kita punya tahap kemalangan yang berlaku di jalan raya. So it's not just a safety feature. Pada saya, adaptive cruise control adalah satu ciri keselamatan yang patutnya dijadikan piawai dalam masa terdekat ni. Macam di Eropah, automatic emergency braking dah mungkin jadi piawai. Dan di Malaysia pun dah mula banyak kereta yang ada. Pro 2 punya semua variant Myvi ada. Dan itu juga benda yang bagus. Satu lagi yang ada pada kereta ni ialah lane keeping assist. Maksudnya dia boleh kekalkan kereta dalam lorong dan dia ada LDW, lane departure warning. Di mana kalau kita mengantuk dan kita tersasar lorong, dia akan berbunyi dan tarik kereta balik. Dan dia juga ada blind spot monitoring system di mana titik buta kita disentiasa pantau supaya kalau kita nak tukar lorong kalau kita nak tukar lorong dan kita tengok kita cermin kita ada lampu menyala, maksudnya ada objek di titik buta kita yang mungkin kita tak nampak. So benda-benda ni semua dah memang ada dalam kereta-kereta canggih, tapi sekarang sudah ada dalam Myvi. Dan satu lagi ciri yang saya suka ialah ditunjukkan keadaan steering, kedudukan steering bila kita masuk gear reverse. So kadang-kadang kita masuk gear reverse, kita lupa steering kita ke kanan ataupun ke kiri kan. Jadi yang ini dia beritahu steering kita ke arah mana. Dan juga bila kita bergerak ke depan juga pada kelajuan rendah, dia akan beritahu kita steering kita ke mana, which is very useful bila kita nak keluar ke parking ke benda-benda macam tu. So that's among the key features pada Myvi baru ni yang saya nak puji sangat kepada Pro 2 kerana menawarkannya. Jadi perubahan teknikal yang paling besar berlaku pada Pro 2 Myvi 2022 ni selain daripada penambahan sistem keselamatan dan adaptive cruise control, dia juga datang dengan kotak gear DCVT lah. Kali ini DCVT ni sama seperti yang digunakan dalam Ativa, iaitu dia ada torque lockup. Ini untuk membantu menghasilkan kecekapan tenaga yang lebih tinggi dan juga menghasilkan kecutan yang lebih bagus. Secara keseluruhannya bila kita pandu kereta ni, kita dapati memang pada kelajuan tinggi, maksudnya pada 120 km, dia punya RPM tu hanya berada sekitar dalam 2200 RPM.
So that's quite a nice low engine speed untuk kereta macam Pro 2 Myvi ni. So ini yang akan membantu untuk menghasilkan fuel economy yang agak bagus, dan dari situ kita nampak bahawa ini satu pilihan yang tepat lah. Kompromi dia ada, saya rasa mungkin berasa sedikit bising apabila kita memecut lah, terutamanya apabila kelajuan rendah ni, kerana CVT punya nature so dia akan naik RPM dia, naik ke lebih kurang 3,500, kemudian dia akan ikut. Kalau kita tekan power, dia akan naik lebih sikit lah, so dia akan lebih bising tapi menghasilkan pecutan yang lebih kuat. So itu terpulang pada masing-masing lah. Mungkin akan ada yang berasa macam jengkel sedikit, tapi pada saya rasa it's a decent compromise, sebab memang you dapat pecutan yang lebih bertenaga, dan juga yang paling penting sekali, mendapat fuel economy yang lebih bagus. So to me that's a fairly decent compromise. Kemasan merah pada Myvi AV yang terbaru ni memang ranggi lah. Orang yang berjiwa muda sudah tentu akan suka. Orang yang jiwa tak berapa muda macam saya ni mungkin rasa macam ini terlalu terang untuk saya. Tapi walaupun macam mana pun, saya suka kemasan berwarna merah yang ada pada dashboard, iaitu di sekeliling aircon vent tu. Perubahan lain ialah kita dapat steering baru, dan steering baru ni digunakan kerana sekarang dia nak menawarkan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih, iaitu ada adaptive cruise control. Jadi untuk sistem adaptive cruise control ni, ianya beroperasi daripada 30 sampai 125 km. Nanti kita akan tunjukkan, kita uji dia dalam berbagai keadaan. Dan seterusnya dia juga ada lane keeping assist, iaitu maksudnya dia boleh ikut laluan lah, dia boleh baca line jalan, dia akan tarik steering kita ni lah, nak cuba bagi ikut. Dan juga dia ada lane departure warning, maksudnya kalau kita bawa dan kita tu melanggar garisan tanpa signal, dia akan tarik balik tangan kita. Itu salah satu cara untuk mengingatkan kita supaya signal lah. Dan yang keduanya juga, dia tak tahulah sama ada kita lupa nak signal ke ataupun kita mengantuk ke, jadi dia akan tarik itulah. Jadi ini sebagai satu peringatan bahawa kita tengah nak keluar pada lorong lah. Dia akan assume yang kita tak sedar, terus dia tarik dan ada bergetar steering ni Dan juga of course kereta ni ada blind spot monitoring system. Maksudnya bila ada kenderaan di titik buta kita, ada lampu menyala lah di cermin sisi kiri dan juga yang kanan. Jadi kat situ kalau kita signal, kita akan nampak lah. Selalunya kalau kita bawa kereta betul, kita akan tengok dan kita signal. Tapi kalau kita dah tengok tu, kita dah nampak, kita signal dan tunggulah kan. Kita tengok, nampak, kita signal dan kita tunggu, dan barulah kita masuk. Dan ini adalah suite of feature yang cukup lengkap lah untuk sebuah kereta berharga bawah RM60,000. Jadi dekat sini juga dia ada butang untuk auto emergency braking tu, kita boleh padam lah kalau kita tak nak. Saya tak faham kenapa nak padam auto emergency braking punya butang, sebab saya rasa ini satu ciri yang tak patut dipadamkan lah. In fact, to me, I rasa kalau ada function auto emergency braking, tak patut ada butang untuk boleh padamkan lah, unless there's like a safety reason kenapa ia patut perlu padamkan. Macam untuk traction control atau electronic stability control, kadang-kadang orang padamkan masa nak buat, kerana yang buat on wheel balancing, so dia kena tutup benda ni, kalau tidak kan brake duk menangkap So yang itulah antara satu sebab kenapa ia nak ada. Tapi untuk auto emergency braking saya tak tahu kenapa ada. Dan juga dekat tepi ni ada juga switch untuk yang tulis A ni dengan off tu iaitu ialah stop start punya function. Setengah orang dia tak suka stop start punya function, jadi dia turn off. Nah, ini semua pada saya ciri-ciri moden yang untuk orang muda mungkin dia okay, they can get used to it. Tapi untuk orang tua-tua sikit setengah, mungkin dia akan berasa jengkel dengan kereta tu enjin mati. Tapi pada saya it doesn't make any difference. Bukannya I kena buat anything tambahan pun kan. Jadi bila kita tekan lepaskan brake, enjin dah start, kita tekan minyak, kita jalan. Yang juga bagusnya benda tu ialah bila dia ada auto stop start ni, bila kita sampai kat traffic light, kita brake, enjin mati. Bila enjin mati, that means tak ada stress on the gearbox lah kan. So bila kita lepaskan brake, baru enjin start, dan kami ada terus jalan. Tapi setengah orang dia kalau kat traffic light, dia memang suka tarik masuk P dan tarik handbrake. Jadi kalau you tarik masuk P ataupun masuk neutral dan tarik handbrake, enjin tak akan mati. Tak silap saya lah, pasal selama ni bila kita tarik dia keluar daripada drive, enjin tu akan hidup balik. So itu dia cerita dia. Selain daripada tu, the lane keeping assist ni juga you boleh, lane keeping assist ni juga you boleh padamkan. Macam setengah orang tak suka benda tu mungkin dia nak cilok ke apa, kita tak tahu, tapi dia tak suka benda ni ada. Jadi bila saya tanya dengan Pro 2, you boleh tengok the full press conference, ada link kat atas ni.
bila kita tanya orang Pro 2, ada tak statistik tentang berapa ramai pembeli yang sebenarnya gunakan ciri Adaptive Cruise Control, sebab dia dah ada ciri tersebut pada Activa dan sekarang ditawarkan kepada Myvi. Jadi dia kata dia orang tak ada spesifik detail, tapi memang setahu dia orang lah, pengguna-pengguna dia orang yang membeli version Activa AV yang ada Adaptive Cruise Control akan menggunakan ciri tersebut masa perjalanan jauh. Jadi saya pun heran juga, sebab bila kita sembang dengan setengah jenama lain, contohnya jenama Jerman, pertama dia orang suka cakap kata orang tak pakai ciri tu, dan yang kedua dia orang cakap entahlah macam-macam lah, susah lah nak luluskan regulation apa semua. Tapi yang ini menunjukkan untuk Pro 2 dia punya pembeli menggunakan tersebut. So mungkin juga, yalah, maksudnya bila pembeli untuk kereta Volkswagen tu, kereta tu lebih mahal kan. So kita selalunya assume bila kereta tu lebih mahal, mungkin orang tu lebih techy ke whatever lah kan. Tapi kawan saya cakap, Malizam daripada Berita Harian cakap, dia kata pembeli-pembeli Pro 2 ni orang lebih muda pasal kereta mampu milik kan. Ramainya yang beli adalah orang muda. Jadi dia orang lebih berminat untuk mencuba benda baru. Jadi bila kita tengok pembeli Myvi ni ramai orang muda, dia orang akan cuba benda ni. So saya tak terfikir benda tu kan. So betul juga mungkin perspektif dia tu. So jenama-jenama Jerman ni kan, kalau nak beli kereta yang ada Adaptive Cruise Control kena 400,000 ke atas baru nak nampak benda tu kan. Yang 300,000 pun tak nampak lagi benda tu. So itu satu pada saya lah satu benda yang kita kena tabik dekat Pro 2 lah, yang dia menawarkan ciri-ciri macam ni. Dia berjaya meningkat kesedaran tentang ciri-ciri keselamatan antara di kalangan pembeli-pembeli dia. Dan dia pun cakap dia orang buat quarterly survey on safety awareness, dan memang tiap-tiap kali dia meningkat lah. Dan bila dia dah mula menawarkan ciri-ciri yang paling canggih macam ni, pembeli-pembeli Pro 2 akan jadi lebih peka dengan ciri-ciri keselamatan yang terkini yang ada boleh ditawarkan di jalan raya. Dan that is always a good thing. Dan kalau ramai pembeli-pembeli Pro 2 yang menggunakan ciri Adaptive Cruise Control, kita akan nampak pasal dia memang kereta masa, kereta paling banyak dia jual dan yang paling banyak pun ialah variant AV ni. Warna kelabu gelap ni lah, granite grey ni lah yang paling popular. 30% tak silap saya yang orang booking untuk Myvi baru ni ialah granite grey AV. So kalau kata 30%, beribu-ribu orang tiap-tiap bulan masuk ke jalan raya dengan ciri baru ni, kalau dia orang gunakan, kita akan nampak satu perubahan di atas lebuh raya, terutama sekali pasal dia orang banyak gunakan di lebuh raya. Saya sebagai seorang yang kerja pandu uji, saya kat jalan bandar pun saya pakai. Saya memang macam tu lah pasal saya memang kerja saya kan. So orang biasa mungkin tak pakai dalam kawasan bandar, tapi saya pakai. Mungkin bukan betul-betul tengah-tengah tahun ke masa waktu hujan tak pakai lah, tapi macam katalah saya masuk Kuala Lumpur pukul 11 lebih kan, kereta dah tak banyak sangat, saya masih boleh pakai sampai masuk Jalan Sultan Ismail pun masih boleh pakai lagi. Dikurangkan sikit lah stres kita kan. Itu je. Dan saya memang selalu kempenkan untuk ciri auto emergency braking dan adaptive cruise control ni dijadikan piawai. Sebab saya nampak macam Pro 2 pun dah boleh tawarkan, maksudnya basic saja adaptive cruise control hanya memerlukan kamera, tidak memerlukan radar. So dengan cara menggunakan kamera saja, package dia dah tak mahal lah, because the rest of it is software, because kereta dah throttle by wire, brake by wire, so dah tak ada masalah nak integration. The cost should not be that high, so it should be made to be encouraged lah, if not to be made mandatory pun to be encouraged kan. Kalau tanya pada saya, it should be made mandatory. So kalau semua orang ada ciri tu, lama tak lama terai juga kot. Sekali-sekala mungkin terai jugalah, dan bila dia tengok macam boleh relax ni, terutama untuk perjalanan jauh, dan ini akan jadi lebih bagus lah, pasal kita akan nampak perubahan pada lebuh raya kita. Selain daripada tu, kat belakang semua space sama lah, cuma kena cerita tentang perubahan warna je lah kan. Dan juga skrin tengah ni, dia sekarang ni tak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay, tapi dia ada Smart Link. Jadi Smart Link ni dia boleh mirror kita punya phone screen ke sini. Dan yang menariknya, kalau kita pasang Smart Link tu dan kita pasang video lah, Netflix ke YouTube ke, dia akan tayangkan di situ. Mungkin orang Malaysia sukalah, cuma saya berharap kalau skrin tu hidup dengan ada video, pemandu jangan distracted lah, jangan perhatiannya dicuri ke situ pula, akan menjadi masalah yang lain pula. Ya, ada kawan yang tanya tentang suspension setup semua. Saya rasa suspension setup dia semua sama, tak ada apa-apa perubahan. Cuma kotak gear lah di CVT tu, untuk kereta yang digunakan, untuk yang digunakan pada Pro 2 ni,
dia punya kombinasi dia terbalik lah. Maksudnya untuk kereta yang digunakan pada kereta Toyota, dia menggunakan gear pada kelajuan rendah dan CVT pada kelajuan tinggi. Tapi untuk Pro 2 dia terbalik, digunakan CVT pada kelajuan rendah dan gear pada kelajuan tinggi untuk mendapat lebih penjimatan bahan api. Dan bila dia guna CVT pada belah bawah tu, that means dia akan dapat nisbah-nisbah yang lebih tinggi untuk membantu kadar pecutan. Dan bila di gear atas tu, bila gunakan gear, dia tak ada slippage lah. So akan dapat lebih penjimatan bahan api. And that is how Pro 2 berjaya capai penjimatan bahan api sikit dan acceleration time yang lebih bagus. Tanya pasal karakter dia tu, kalau you tekan memang ada bising sikit lah. Pasal, bukan bising pasal apa, pasal CVT punya nature ialah dia akan naik ke 1 RPM dan tunggu sekejap, kemudian dia akan turun. Macam yang ni dia tak naik tinggi sangat, dia naik sampai 3000, kemudian dia akan ikut speed lah. So yang itu akan berasa bising sikit lah. Tapi kalau sebenarnya kalau you memang bawa laju, you suka tekan dan biar kereta downshift, saya rasa tak ada beza lah dari segi tu. Kalau you bawa biasa, cruising, relax, juga saya rasa tak ada beza. In fact, masa cruising high speed dia akan rasa senyap sikit, sebab pada 120 km sejam dia punya RPM 2100 ke 2200 macam tu saja. So that's a nice low RPM untuk kereta 1.5. Of course kereta ni menggunakan enjin yang sama yang digunakan dalam Vios dan Yaris, dan A-nya lebih kecil lah. So of course dia tak perlu work as hard lah kan. Secara kesimpulannya, saya rasa Pro 2 telah membuat pilihan yang tepat lah, menawarkan ciri keselamatan terbaik dalam Myvi ni. Kerana Myvi inilah sebuah produk yang popular dan banyak di jalan raya. Dan ini adalah mesej yang betul yang patut dihantar oleh syarikat kereta kepada pembeli dan juga kepada keseluruhan industri, di mana fokus kita sekarang ni di tahun 2022 ialah patutnya kepada teknologi keselamatan yang canggih untuk membantu kita mengurangkan stres pemanduan dan juga meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya secara keseluruhannya. Ciri seperti adaptive cruise control dan auto emergency braking dijangka, dan juga lane keeping assist dan blind spot monitoring, semua ini akan membantu mengurangkan kadar kemalangan sebenarnya. Dan di Malaysia kita mempunyai kadar kemalangan yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara pun kita agak memalukan lah kita punya rekod. Jadi saya rasa sekarang ni dengan teknologi terbaru ni, Pro 2 Myvi ni bukan saja kereta yang popular, kereta yang mampu milik, kereta yang mungkin maintenance bagus, operating cost rendah, tapi juga kereta yang selamat. Tahap keselamatannya mungkin boleh memalukan produk-produk yang harga 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda daripada kereta ni. Dan oleh sebab itu saya rasa Pro 2 patut dipuji, dan orang semua kalau nak kereta keluarga kena tengok Myvi ni, wajib, kerana ianya menawarkan package yang sangat bagus. Pro 2 memang pandai bacalah pasaran sebenarnya. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan pasal ramai yang nak tahu Myvi baru ni macam mana. Dan juga kalau boleh lah, tolong saya sikit, tolong tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.